saya akan membahaskan tentang puisi esei ini dan bagaimanakah peranannya di dalam menggalakkan diplomasi sastra di sekitar, terutama sekali dalam wilayah Nusantara kita. Baik, itu adalah disclaimer saya. Kemudian, bagi memudahkan barangkali tuan-tuan dan puan-puan untuk mengikuti perbincangan saya pada malam ini, Datuk Haji Arifin tadi sudah memuji agak tinggi juga, jadi saya pun berdebar-debar. Saya tidak tahu sama ada saya boleh mencapai expectation itu ataupun tidak, tapi saya cuba sebab saya fikir perkongsian saya ini sangat santai dan juga sangat casual, dan barangkali dengan masa 20 minit itu saya tidak dapat menggali sedalamnya, more to the just macam surface lah. Tapi saya harap dia boleh membuka, sekurang-kurangnya membukakan pintu tentang pemahaman konsep diplomasi sastra dan juga puisi esei. Jadi turutan saya adalah yang saya akan saya cuma akan bercakap tentang 4 perkara. Yang pertama sekali ialah apakah itu diplomasi sastra dan kenapa ia penting. Yang kedua adalah saya akan bercakap sedikit tentang gelora puisi esei. Saya tidak akan sentuh tentang bagaimana asal usulnya, telah pun disebut banyak oleh pembicara, dalam ucapan-ucapan tadi. Bahkan Bapak Denny sendiri telah memberikan sedikit gagasan tentang latar belakang puisi esei itu. Jadi saya tidak akan mendalam segitu, tetapi saya akan membincangkan sedikit tentang gelora yang berlaku semasa puisi esei ini mula digagaskan dahulu, sebab nantinya saya akan kaitkan gelora itu dengan kekuatan genre yang baru ini dalam konteks diplomasi sastra. Kemudian yang ketiga, saya akan bercakap sedikit tentang situasi semasa diplomasi sastra dan diplomasi sains dalam konteks Nusantara. Kenapa saya menggunakan diplomasi sastra dan diplomasi sains? Sebab kita ingin membanding taraf. Sebab kedua-dua ini adalah merupakan alternatif kepada diplomasi politik, iaitu diplomasi tradisional yang biasa, seperti yang disebutkan oleh Bapak Krishna tadi, iaitu adalah diplomat tradisional yang mana tugasnya sebenarnya tujuan khususnya adalah untuk menghubungkan dua negara. Walau bagaimanapun, diplomasi sastra dan sains ini adalah alternatif. Dan kenapa saya bandingkan kedua-dua ini? Supaya kita dapat belajar, kita komuniti sastra dapat belajar di dalam apa yang telah pun dilalui oleh dalam bidang sains. Sebab diplomasi sains sebenarnya lebih ke depan berbanding dengan diplomasi sastra. Bahkan di dalam akademik pun diplomasi sains telah dianggap sebagai satu disiplin tertentu dan dia digunakan secara meluas di dalam konteks menyelesaikan banyak perbelahan di dunia. Malah kalau kita bercakap tentang isu pandemik sekarang pun, isu pandemik sekarang, iaitu tentang COVID-19. Tanpa diplomasi sains, dengan hanya bergantung kepada diplomasi tradisional, iaitu diplomasi politik, barangkali kaedah kita untuk menangani pandemik global ini tidak akan sekuat seperti yang sekarang. Kenapa kita dapat menghasilkan vaksin dalam tempoh 1 tahun selepas berlakunya wabak itu? Karena wujudnya diplomasi sains. Kenapa pada zaman-zaman dahulu ataupun pada era-era yang kebelakang, apabila wujud satu wabak ataupun pandemik, kita masa terlalu panjang untuk diambil bagi menghasilkan vaksin, kerana pada masa itu kita banyak bergantung kepada diplomasi tradisional dalam menghubungkan ilmu dan juga regulation antara negara-negara ini. Tetapi dengan wujudnya sekarang ini, intimnya diplomasi sains yang juga dijana oleh revolusi perindustrian keempat seperti yang telah disebut oleh Bapak Denny tadi, maka itu menjadi lebih lancar. So saya akan bercakap juga tentang itu. Dan yang terakhir sekali, barangkali saya akan simpulkan nanti perbincangan saya dengan memberikan sedikit argumen, boleh setuju ataupun tidak dengan saya, kenapa puisi esei ini adalah merupakan cahaya baru di dalam kelompok sastra untuk benar-benar dapat mengangkat diplomasi sastra. Sebab nanti saya akan juga tunjukkan pada masa yang dulu kita selalu ketinggalan dengan dalam bidang sains. Diplomasi sains lebih ke depan, diplomasi sastra agak ke belakang dengan beberapa halangan dan kekangan, dan apakah puncanya
saya akan bercakap tentang struktur fundamental di dalam gerakan advokasi sastra itu sendiri yang akhirnya barangkali memberi kesimpulan bahawa puisi esei ini adalah satu bentuk yang boleh menebat masalah-masalah yang wujud ketika ini. Dan akhirnya kita dapat mengangkat diplomasi sastra setara dengan diplomasi-diplomasi alternatif yang lain, misalnya diplomasi sains. Baik. Okey, saya mulakan dengan diplomasi sastra. Apakah itu diplomasi sastra? Sebenarnya ini juga saya tidak perlu sebut lagi sebab sebenarnya Bapak Krishna tadi telah menghuraikan itu dengan cukup baik. Diplomasi sastra adalah sejenis diplomasi yang kita dapat tahukan antara negara hasil daripada aktiviti sastra. Maksudnya sastrawan semua ini bertindak sebagai diplomat dan kita menjalin hubungan itu. Tetapi kita mesti juga fikir bahawa jalinan itu bukan semata-mata terolah di dalam karya, bukan semata-mata terolah di dalam karya. Itu adalah salah satu metodnya bagaimana jalinan itu dapat berlaku. Tetapi apa yang terolah di dalam karya itu sendiri, impaknya kepada diplomasi sastra sebenarnya tidaklah begitu besar. Yang memberi impak yang besar adalah aktiviti, advokasi di luar daripada karya itu, di luar daripada seperti apa yang kita buat pada masa sekarang ini, di mana kita berbincangkan tentang puisi esei. Tetapi pada hari ini kita ada perwakilan daripada konsulat dan juga kita ada perwakilan daripada Kabinet Negeri Sabah. So saya fikir itu telah menganjakkan kepada satu kepada satu tingkat di mana ada policy maker di sana, kan? Jadi sebab itulah juga ya, Ibu Patin, saya minta maaf lah kerana saya tidak menyentuh buku Kemilau itu secara khusus sebab saya kata yang akhirnya yang akan membangunkan diplomasi sastra itu bukanlah semata-mata kepada karya dalam sastra itu sendiri. Itu hanyalah sarana. Itu adalah platformnya. Tapi advokasi di luar itu yang digerakkan oleh sastrawan ini sendiri, misalnya aktiviti kita pada malam ini, begitu juga dengan aktiviti penobatan Bapak Jenny sebagai tokoh diplomasi puisi esei pada beberapa bulan yang lalu, itu sebenarnya adalah yang lebih mewarnakan diplomasi sastra itu. Jadi kenapa diplomasi sastra ini penting? Kenapa dia adalah penting? Sebab barangkali ini agak sensitif sikit kalau saya sentuh, tapi saya cuba letakkan dalam keadaan yang lebih lembut. Ini bukan kritikan kepada negara-negara, mana-mana negara, sama ada negara Malaysia ataupun negara-negara ASEAN yang lain. Tetapi kita juga perlu memahami hakikat bahawa dalam gelora geopolitik sekarang ini, wujud pelbagai ketegangan antara negara ini. Sama ada di ASEAN, dalam dunia dan sebagainya. Kita tahu sekarang ini, apabila China bangkit sebagai kuasa dunia, maka dia sudah memberikan sanggahan-sanggahan tertentu kepada Amerika Syarikat. Dan bila keadaan itu wujud, maka kita akan ada ketegangan di dunia ini, di mana mungkin secara tidak langsung negara-negara tertentu memihak kepada China, negara-negara tertentu memihak kepada Amerika Syarikat, negara-negara tertentu itu berkecuali, berada di tengah-tengah dan sebagainya. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan di sini, diplomasi tradisional, iaitu diplomasi politik itu sebenarnya terikat kepada ideologi dan sentimen politik ada dalam setiap negara. Jadi dia ada keterbatasan, dia ada limitasi tertentu, kan? Kadang-kadang sekalipun kita ingin sangat bersahabat, ingin menjalin persefahaman dan menjadi satu Ibu Fatin, nanti ingatkan saya 10 minit sebelum masa tamat dan juga 5 minit supaya saya boleh supaya lebih mudah untuk saya merangkumkan pembentangan saya. Jadi yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita ingin menjalin tetapi karena kekangan politik itu, bukan pada peringkat pribadi kita tidak mahu, tetapi kita juga perlu menghormati ideologi yang ada pada negara kita. Itulah kekangannya diplomasi politik. Tetapi bila kita bercakap tentang sains, diplomasi sains, dia adalah objektif. Tidak ada sentimen di sana, tidak ada nilai di sana. Di dalam sains, it is all about science. It is all about data driven. Apa yang
terpancar dalam data itu dan secara empirikalnya, maka itulah yang akan mendekatkan kita. Begitu juga dalam sastra, ia adalah tentang rasa, kan? Ia adalah tentang kemanusiaan, ia adalah tentang kebudayaan dan kebersamaan itu. Jadi kita tidak terkongkong oleh ideologi yang kita perlu hormati. Sebab itu kita kata, bukan saya kata diplomasi politik itu tidak penting, tidak. Diplomasi politik itu masih lagi merupakan tunggak diplomasi dalam seluruh negara kita, dia masih lagi teratas. Tetapi kerana wujudnya limitasi-limitasi tadi, alternatif tertentu perlu diberikan dalam situasi-situasi tertentu. Dan itulah kita kata diplomasi sastra salah satunya, dan juga diplomasi sains. Kenapa saya suka membandingkan ini juga? Seperti yang disebutkan oleh Ibu Fatin tadi, saya ada sedikit pengalaman lah, walaupun saya seorang ahli akademik, tetapi saya juga ada sedikit pengalaman dipinjamkan di Kementerian Federal, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi selama hampir 4 tahun. Dan semasa di sana, saya adalah teknokrat dan dalam masa yang sama juga menjadi diplomat sains. Sebab saya terlibat dalam beberapa program yang merangkaikan ASEAN dan juga negara-negara lain lah. Saya menjadi pengurusi untuk jawatan kuasa bilateral bersama dengan China, Amerika Syarikat, Afrika Selatan dan juga negara-negara Islam OIC. Tetapi dalam masa yang sama juga saya sentuh dalam ASEAN ini sebab ini lebih dekat kepada kita. Saya juga adalah merupakan ketua delegasi Malaysia bagi Coral Triangle Initiative. Coral Triangle Initiative ini adalah merupakan satu inisiatif pemuliharaan sumber marin yang berada yang dikepung secara tiga segi oleh negara Filipina, Malaysia dan juga Indonesia di timur Sabah, iaitu dalam sekitar Laut Sulu Sulawesi dan menganjur sampai ke sebahagian timur Lautan Pasifik, di bahagian barat Lautan Pasifik. So sebenarnya jalinan ia sebenarnya adalah sangat penting sebab seperti yang semua kita tahu, saya harap ini saya tidak sensitif ya untuk saya sentuh, tetapi saya tidak akan mendalam. Seperti yang kita tahu bahawa kawasan Laut Sulu Sulawesi di timur Sabah itu adalah merupakan kawasan perairan yang menjadi milik 3 negara, Filipina, Malaysia dan juga Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, wujud juga ketegangan-ketegangan di sana kerana berlakunya seperti kita kata pencerobohan, penyeludupan dan juga perebutan. Di mana kita tahu misalnya kita pernah dengar tentang kes Ambalat, iaitu pertikaian tentang sempadan. Tapi itu kita tinggalkan. Pada hari ini kita bercakap tentang sasar serumpun. Tapi apa yang saya maksud disebabkan oleh konflik tersebut, maka sebenarnya itu adalah dianggap kawasan yang tegang. Tidak mudah untuk kita datang ke sana, tidak mudah. Kita perlu dapat keizinan tertentu. Tidak mudah juga kita untuk merentas di sana, dan kalau kita tengok di sana tidak ada banyak aktiviti perdagangan yang berlaku kerana dia dianggap sebagai kawasan yang sensitif dari segi kedaulatan dan keselamatan untuk ketiga-tiga negara ini. Tapi saya percaya bahawa dari segi diplomasi politik pun sekarang ini sedang berjalan dengan begitu baik sekali dan telah pun menganjak dengan lebih baik berbanding dengan yang dahulu-dahulu. Tapi saya ingin tunjukkan bahawa dalam platform yang saya menjadi ketua delegasi Malaysia, kemudian saya dilantik sebagai pengurusi, iaitu Coral Triangle Initiative itu, bagaimana saintis dan juga teknologis telah merobohkan perbalahan dan sengketa itu di dalam sains. Kami para saintis, kami boleh meneroka di perairan itu, tiada sebarang isu. Kerana sebagai saintis, semua orang faham bahawa ia tidak mempunyai kaitan dengan politik tentang kedaulatan, tentang kedaulatan. Ini adalah tentang selamatkan sumber marin kita supaya kita ada bekalan. Sebab dianggap bahawa segitiga itu adalah merupakan sumber marin yang terkaya di seluruh dunia ini. Walaupun kawasan dia kecil, tapi dia jauh lebih kaya daripada seluruh lautan di dunia. Jadi dia perlu dipertahankan, dia perlu dipelihara, sebab pada masa akan datang, kalau kita berdepan dengan krisis ketidakcukupan makanan, food security, maka itulah tempatnya. Dan disebabkan kesedaran inilah, maka apabila datang dalam konteks sains, ketiga-tiga negara ini semuanya setuju, tidak ada perbalahan. Ya, semua saintis kita perlu berada di sana, tidak timbul sensitivity. So apa yang saya ingin tunjukkan di sini sebenarnya adalah bagaimana
Diplomasi sains itu memberi alternatif dalam keadaan yang tertentu yang baik kepada diplomasi politik yang tidak dapat dicapai oleh diplomasi politik. Tetapi yang saya ingin sebutkan di sini ialah diplomasi sastra kita masih lagi agak ketinggalan. Now, sekarang sebelum saya pergi kepada bagaimana nanti diplomasi sastra dapat dicapai melalui puisi esei, saya berikan sedikit tentang gelora puisi esei. Mungkin Ibu Fatin juga tahu dulu kan, kita begitu hangat di dalam WhatsApp group. Sebenarnya Datuk Arifin sendiri pun mesti teringat tentang peristiwa itu. Bagaimana pergelutan kita di sana tentang puisi esei ini yang ditentang dengan hebat dan bermacam-macam persoalan. Sebab misalnya ada ramai yang mengatakan bahawa puisi esei ini sebenarnya bukan puisi baru. Dan Bapak Denny, dia telah pun mengambilkan pendirian yang salah dan tidak menghormati sejarah kesusastraan Nusantara kerana tiba-tiba dia menghak milikkan sesuatu yang telah lama wujud dan sebagainya, kan. So wujud pertikaian-pertikaian seperti itu. Tetapi sebenarnya, dan seperti yang telah digariskan, sebab itu saya banyak membaca karya-karya Bapak Denny, sebab saya fikir cara kami berfikir itu adalah sama, di mana kita bidang itu perlu dia merentas semua. Kita perlu memahami dan berminat dalam pelbagai perkara politik, sains untuk kita menjadi seorang sastrawan atau penulis sastra yang betul-betul intinya itu membumi. Jadi itulah dia telah pun menjadi satu perbahasan yang hangat. Tetapi sebenarnya Bapak Denny telah pun menggariskan bahawa untuk sesuatu itu muncul dan dinobatkan, kita perlukan klasifikasi tertentu. Dia perlu diberikan definisi, dia perlu dijadikan sandaran, dan itulah sebenarnya yang telah dibuat oleh Bapak Denny. Dia gariskan. Mungkin orang kata bahawa puisi esei ini ataupun sesuatu yang seakan-akan bentuknya itu telah pun bercempara merata-rata bertahun-tahun sebelum itu. Tapi sebenarnya dia tidak pernah diangkat dan diberikan baju yang khusus. Jadi justru itu, maka pada masa itu dia tidak muncul sebagai satu, kita tidak boleh terima dia sebagai satu genre yang baru. Genre yang baru apabila ada usaha secara sistematik dan tersusun untuk memberikannya DNA ataupun identiti tertentu. Yang mana identiti itu diformaliskan, dirasmikan, dan itu yang telah dilakukan oleh Bapak Denny. Ibaratnya macam ni, telah pun disebutkan tadi, berapakah umur Indonesia dan berapakah umur Malaysia? Umur Indonesia barangkali diukur kepada tahun kemerdekaannya saya tidak berapa ingat tadi, tapi 1940 something, dan Malaysia pula adalah 1963. Tanah Melayu merdeka 57, tetapi Malaysia itu sendiri 63. So barangkali itu adalah ukuran untuk kewujudan Malaysia. So setiap kali kita menyentuh dalam sejarah, maka itulah sandaran dan benchmark untuk kita katakan tentang kewujudan Malaysia sebagai sebuah negara. Jadi, kalaulah ada seorang mengatakan, tidak, Malaysia ini telah wujud 1000 tahun, Indonesia telah wujud 1500 tahun. Ya, betul, tamadun itu sudah ada di sana. Tetapi daripada segi memberikan sempadan, memberikan perlembagaan, dan memberikan identiti ketatanegaraan, maka itulah benchmarknya. So, begitulah juga dengan puisi esei. Kita kata, walaupun orang kata ia telah pun wujud 20 tahun dulu ini telah ni kan ni. Dan kalau kita buat dalam carian Google sebenarnya, puisi esei, kalau kita buat dalam carian Google, 98% daripada carian yang muncul itu adalah pasca 2012. Maksudnya, 2% sahaja yang ada sebelum itu, sangat tidak signifikan. Dia menjadi signifikan selepas 2012 apabila Bapak Denny memberikan DNA dan identiti kepada puisi tersebut. Sebab itu saya kata saya sangat menyokong. Ada beberapa sebab kenapa saya menyokong pembaharuan genre ini, sebab saya fikir bidang ranah sastra kita ini terlalu tidak berinovasi. Dan bila dia tidak berinovasi, maka dia jarang untuk dapat menarik orang-orang muda dan sebagainya. Kita perlu tunjukkan bahawa sastra ini juga dinamik, dia boleh berinovasi, kan? Sebab sains
Dia sentiasa berinovasi dan dia memberikan definisi zaman-zaman yang tertentu, revolusi satu, revolusi perindustrian pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kita di sastra ni seolah-olah kita masih lagi begitu dan begini kan. Dan apabila dibuat pembaharuan, itulah isunya. Para sastrawan sendiri tidak menyokong antara satu sama lain, sedangkan itu adalah sesuatu yang positif kepada dunia sastra kita. So, baiklah, okey. Barangkali saya pergi kepada yang kedua terakhir dalam pembicaraan saya ini. Sekarang ini, kenapakah puisi esei ini boleh memberi nafas baru kepada usaha kita untuk menjadikan sastra sebagai satu diplomasi alternatif, sebagaimana unggulnya sains. Sebab saya kata bahawa puisi esei ini dia mempunyai ciri-ciri tertentu yang saya fikir boleh memberi tarikan tersendiri kepada policy maker atau pembuat polisi dan pihak berautoriti. Sebab saya ingin nyatakan di sini, untuk kita menjadi alat diplomasi yang efektif, sesuatu bidang itu mesti menerobos di dalam ekosistem kerajaan itu sendiri, di dalam ekosistem polisi dan dasar. Kenapa saya katakan tadi diplomasi sains begitu berjaya di ASEAN? Sebab saya kata tadi wujudnya gagasan terumbu karang tiga segi itu, iaitu Coral Triangle Initiative, yang mana dia ditandatangani oleh 6 negara, disahkan secara rasmi, diberi dana oleh negara. Platform dia itu adalah rasmi. Kita datang dalam bergerak dalam itu bukan hanya sebagai persatuan atau sebagai saintis individu, tetapi saintis yang mewakili negara, di-endorse oleh setiap kerajaan yang kita wakili. Jadi itu sebenarnya yang kurang dalam diplomasi sastra kita. Betul kita ada banyak gerakan sastra yang merentas sempadan dari negara ke negara, tetapi kebanyakannya adalah di bawah persatuan ataupun gerakan individu, dan dia jarang sekali dapat menempatkan diri di kalangan policy maker. Dan saya kata kenapa? Sebab barangkali ini pandangan saya secara ni, barangkali tidak ada produk dalam sastra itu yang seperti yang saya kata boleh menjentik para birokrat dan para pembuat polisi ini untuk menghayati, kan? Dan saya fikir bahawa puisi esei ini dia mempunyai ciri itu dan dia boleh digerakkan. Sebab itulah beberapa contoh program yang kita telah buat sebelum ini mendapat dokongan daripada kerajaan negeri Sabah juga, dan mendapat dokongan daripada misalnya daripada konsulat daripada Indonesia sendiri, kan? Saya bagi apakah ciri-cirinya itu? Ada 2 ciri yang utama. Kenapa saya kata bahawa puisi esei ini adalah masa depan diplomasi sastra Nusantara? Yang pertama sekali adalah kita melihat kepada kesohoran penggagasnya. Ini bukan mengagung-agungkan individu, saya tidak mahu nanti ada yang menyangka inilah dia peminat tegar Denny. Tidak, saya realistik, saya meminati bahan-bahan bacaan, tapi bukanlah saya ini adalah pentaksub, tetapi saya juga tapi ini adalah realitinya, kita melihat kepada kesohoran. Sebab apabila seorang yang mempunyai credibility seperti Denny J.A. menggagaskan puisi esei sebagai satu genre yang baru, dia ada appeal yang tersendiri. Kenapa? Sebab Bapak Denny adalah seorang yang merentas bidangnya. Dia seorang penganalisis politik. Beliau juga bercakap tentang bidang-bidang yang lain dan membuat penulisan yang lain. Bermaksud bahawa Bapak Denny ini bukanlah sekadar sastrawan tipikal. Masalah kita kadang-kadang bila kita ingin berhubung dengan pihak pembuat polisi ini, mungkin saya tahu YB Arifin pun barangkali dapat ni kan, kadang-kadang susah kan kalau kita ingin, contohnya lah kan, perkara-perkara yang kita ingin bawa mendapat dokongan untuk sastra sebagai contohnya, menubuhkan majlis sastra lebih susah daripada menubuhkan majlis sains ataupun menubuhkan majlis ekonomi. Kenapa? Sebab policy maker kita tu they cannot relate to sastra. Sebab mereka melihat sastra ni sebagai gratifikasi minda saja. Bacaan-bacaan yang untuk rehlah, kan? Mereka tidak melihat lebih daripada itu. Sebab itu kita perlukan sosok seperti Bapak Denny.
untuk menyedarkan mereka bahawa sastra itu adalah lebih daripada itu. Sastra juga menerobos dalam bidang sains, menerobos dalam ekonomi, menerobos dalam isu-isu pilihan raya dan seumpamanya. Kita semua tahu bahawa buku Bapa Denny yang berjudul sekejap ya, yang Sapu Tangan Fang Ying, dia menjadi bestseller di dalam Amazon 2015 ya, bestseller dalam Amazon. So ini juga adalah merupakan satu perkara yang memberikan visibility kepada sastra. Tanpa visibility atau keternampakan, orang tidak akan melihat kepentingan sastra. Bapa Denny juga telah dinobatkan sebagai salah seorang influencer digital, influencer internet 30 paling berpengaruh di dunia, bukan di Indonesia, bukan di ASEAN, di dunia. Dan selari dengan beliau adalah Barack Obama bersama-sama dengan itu, dan beberapa lagi artis yang termasuklah Usher, penyanyi dan itu. So begitu. So dengan melihat, dengan kita apa perkataannya, saya tidak mau guna perkataan menunggang sebab itu memberikan konotasi yang tidak baik, tapi maksud saya dengan kita mengambil manfaat daripada sosok ini, maka kita boleh menampakkan keterlihatan sastra itu. Dan puisi esei itu mempunyai itu sebab sosok yang membangunkan itu mempunyai personality digital yang seperti itu. Kita juga tahu bahawa Bapa Denny juga adalah seorang content creator yang bagus. Saya banyak melihat kepada video-video beliau, dan ini adalah sangat mudah orang kata menyusup dalam dalam situasi kita sekarang, dalam era digital kita sekarang, revolusi perindustrian keempat, dan mudah menarik orang dan orang akan melihat. Perkara kedua yang saya kata boleh memberi kelebihan kepada puisi esei sebagai satu diplomasi alternatif kepada diplomasi tradisional adalah kerana ciri puisi esei itu sendiri. Ini saya tidak perlu sebutlah sebab telah pun dirungkaikan oleh beberapa dalam ucapan-ucapan tadi dan juga disebutkan oleh Bapa Denny juga tadi ya. Sebab ciri puisi esei ini yang sifatnya adalah kombinasi di antara fakta dan fiksi. Dan juganya cirinya berbentuk agak prosaik. Bermakna puisi esei ini mampu untuk membawa gagasan-gagasan yang lebih besar, mampu untuk membawa cerita-cerita yang lebih jelas, mampu untuk mendekati komuniti-komuniti yang biasanya tidak berapa tertarik dengan sastra ataupun kurang cenderung kepada sastra, sebab mereka melihat sastra ini sebagai satu bahasa estetik yang tinggi. Nanti ramai yang akan berkata, alamak, saya ini puisi-puisi ini kurang sikit lah, susah saya mau faham dan sebagainya kan. Tetapi puisi esei itu merobohkan yang itu, sebab puisi esei menggunakan bahasa prosa. Dan dia juga bukan hanya bercakap tentang perkara-perkara fiksi, tetapi dia juga bercakap tentang perkara fakta. Kemudian diberikan pula nota kaki, dan ini akan memandu lebih ramai orang. So dengan menunggang kepada dua kekuatan itu tadi, yaitu kesohoran sosok yang memasyurkan puisi esei, dan juga ciri puisi esei itu sendiri yang merupakan satu takungan yang begitu luas, boleh menakung banyak perkara yang lebih mudah dihayati oleh kelompok yang lebih besar, termasuk yang di luar daripada komuniti sastra kita sendiri, maka lebih mudah kita untuk advokasikan puisi esei sebagai landasan kepada mencapai diplomasi sastra. Dan barangkali kalau diadakan program yang lebih besar melibatkan negara di dalam platform ASEAN, sebab dalam platform ASEAN ni dia ada jawatan kuasa kecil. Saya dulu adalah pengerusi bagi jawatan kuasa sains, teknologi dan inovasi, di mana kita menggerakkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Tetapi kita juga ada jawatan-jawatan kuasa yang berkaitan dengan tidak secara spesifik berkaitan dengan kebudayaan dan juga berkaitan dengan persuratan. Tetapi tidak pernah ada pengisian yang cukup besar di sana dalam sastra. Sebab saya tidak tahu barangkali sastrawan kita ni sifatnya adalah mereka ini
terlalu konvensional. Sastra itu adalah sastra yang tradisional. Kadang-kadang mereka tidak menguasai tentang sains, isu-isu semasa. Sebab itu saya kata saya tertarik baru-baru ini saya melihat video Bapak Denny di mana beliau bercakap tentang pandemik kita dan tentang vaksinasi. Kenapa dia adalah penting, kan? Jadi pada saya sosok-sosok seperti inilah kalau kita ingin mengangkat sastra itu ke satu tahap di mana dia lebih dekat kepada policy maker dan akhirnya memberi kita platform untuk menjadi diplomasi yang setanding dengan sains, maka inilah sosok seperti ini. Dan juga satu bentuk sastra seperti puisi esei yang mana takungannya adalah lebih luas. Jadi itu adalah argumen terakhir saya. Saya minta maaf ya, Ibu Fatin, kerana saya telah pun mengambil masa lebih daripada yang diperuntukkan, tetapi itulah argumen saya pada malam ini yang saya nyatakan bahawa puisi esei ini dia mempunyai ciri-ciri yang cukup terbaik untuk kita mengangkat advokasi sastra kita supaya mencapai satu tahap diplomasi yang bermakna untuk negara-negara ini sebagaimana bermaknanya diplomasi sains sebagai alternatif kepada diplomasi tradisional, yaitu diplomasi politik. Terima kasih.